Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa semua dah hadir pada sambungan kita tentang kuliah kita tentang pengenalan sumber perundangan Islam. Okey, saya rasa yang pertama ni ada dah boleh faham lah dari segi sumber perundangan Islam yang mana tak betul ni. Okay, yang mana penting kita tahu bahawa untuk memastikan segala keputusan-keputusan yang berkaitan dengan hukum diputuskan dengan cara yang sama. Maksud sesiapa saja pun dalam Islam kebenaran ataupun hukum Islam ni dia patutnya dia boleh ditanggapi oleh semua pihak secara sama, cara sama. Maksudnya sesiapa pun yang berhujah dengan satu hukum, dia tidak boleh kata dia akan berbeza. Kalau berbeza pun dia berbeza yang tidak lari daripada metodologi. Dia tak lari daripada landasan hukum Islam. Sebab tu kalau kita tengok mazhab pun apabila dia berbeza dalam keadaan yang tidaklah bersifat sehingga jauh, sehingga lari terus. Contohnya haram jadi halal. Tidaklah, tidak begitu. Dan dalam keadaan-keadaan tertentu pun dia masih ada sesuatu yang boleh menghubungkan, iaitu dalil lah. Sebab tu dalam usul fiqh dalil adalah memainkan peranan yang penting untuk kita tahu tentang ke keabsahan sesuatu hukum yang diputuskan itu. Jadi dalam usul fiqh, pengkajian usul fiqh yang mula-mula menulisnya adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i melalui kitabnya Ar-Risalah. Kalau yang ni saya ingat semua orang tahu bahawa Imam Syafi'i lah yang mencetuskan hukum tentang usul fiqh. Yang mencetuskan bukan hukum lah, kita kata ilmu tentang usul fiqh. Bagaimana metodologi hukum dikeluarkan melalui pengalaman Imam Syafi'i ketika beliau belajar bersama dengan Hanafi kan. Kemudian dia belajar dengan Imam Malik. Dia dapat menanggapi kaedah-kaedah yang dilakukan oleh Imam Hanafi kan. Sebab Imam Hanafi adalah mazhab yang mula-mula muncul lah. Dia melihat bagaimana Imam Hanafi mengeluarkan satu hukum itu berdasarkan pemikirannya, berdasarkan logiknya, berdasarkan kepentingan-kepentingan yang cuba dijaga oleh Imam Hanafi. Kemudian Imam Syafi'i pula belajar dengan Imam Malik kan melalui golongan ahli Madinah dan sebagainya. Dia melihat bagaimana metodologi yang dipegang oleh golongan hadis ini. Kemudian dia menggabung menjalinkan di antara dua aliran tu, iaitu aliran Hanafi dengan aliran Maliki, yang secara tak langsung kita lihat penggabungan di antara fiqh Iraq ataupun fiqh Ahlul Ra'yi kan dengan fiqh Ahlul Hadis, sehingga melahirkan satu gabungan asimilasi pengeluaran hukum yang lagi konsisten, yang lagi baguslah, sehinggalah beliau melahirkannya dalam kitabnya iaitu Ar-Risalah. Dan kitab ni juga bukan dia lahir sebegitu lahir saja. Imam Syafi'i berkomunikasi dengan Abdul Rahman Al-Mahdi. Semasa itu beliau dilantik sebagai amir di Mekah. Dia meminta pandangan Syafi'i dalam menyelesaikan isu-isu semasa dalam fiqh. Dan Imam Syafi'i menjawab ataupun dia mengajar kepada Abdul Rahman Al-Mahdi ini melalui surat. Surat itulah disebut Ar-Risalah. Dalam bahasa Arab, Ar-Risalah ni adalah surat. Surat menyurat antara Abdul Rahman Al-Mahdi dan Imam Syafi'i ini akhirnya dia melahirkan kaedah-kaedah. Kalau kita tengok, dia melahirkan kaedah-kaedah bagaimana untuk memutuskan satu hukum. Merujuk Al-Quran, merujuk hadis dan sebagainya. Dan kaedah-kaedah inilah akhirnya dibukukan sehinggalah dinamakan kitab itu Kitab Ar-Risalah. Kitab yang menjadi panduan yang dalam merujuk kepada hukum usul fiqh ini. Jadi terminologi ataupun definisi ilmu usul fiqh ini berdasarkan apa yang kita sebut, dia berdasarkan dua perkataan, iaitu usul dan fiqh. Apa maksud usul dan apa maksud fiqh? Dan juga dia sama ada dia definisi ini lahir daripada pecahan usul itu lain, fiqh itu lain, ataupun dia adalah gabungan di antara perkataan-perkataan itu, iaitu usul al-fiqh.
adakah usul fiqh itu dia nama yang memberi maksud yang lain. Itu yang biasanya dibincang lah, basic lah tu. Jadi maksud usul kalau dilihat dari segi perbezaannya, usul memberi 5 maksud. 5 maksud usul. Usul ni kalau dalam bahasa Arab kita maksud asal usul. Tanpa usul periksa, tanpa asas ataupun aslun. Aslun ni apa? Asal. Asal. Asal kepada fiqh. Fiqh ni faham, fiqh. Okay. So maksud usul pertamanya bermaksud dalil. Ataupun disebut root ataupun foundation, iaitu akar ataupun asas kepada sesuatu. Kalau kita kata dalil itu satu hukum dia mesti pada dalil. Tak, kalau kita kata apa hukum kanak-kanak bawah umur berjual beli, kan? Kalau kita tengok zaman budak-budak dulu, ada ibu-ibu dia suruh anak dia bawah umur. Adik, contohnya dia kata adik pergi beli gula sekilo, kan? Kedai tu duduk sebelah rumah je. Kalau siapa duduk kawasan perumahan ke kan, biasa kedai sebelah-sebelah rumahnya. Budak yang bawah umur, katakan 5 tahun pergi beli gula-gula, adakah sah jual beli? Kalau kita berdasarkan kepada pandangan Maliki contohnya, pandangan Hanafi, pandangan Syafi'i. Syafi'i kata mesti budak itu seorang yang rasyid, seorang yang bijak, kan? Budak kadang kalau kita bagi RM10, berapa paki pun dia tak tahu. Adakah sah jual beli itu? Itu yang kita, bila kita nak katakan sah, tak sah, kita akan kata mana dalil dia. Kalau kata tak sah, apa dalil dia? Kalau kata sah, apa dalil dia? So itu antara satu aspek lah. Maksudnya usul bermaksud kita mencari dalil. Kita mencari sumber hukum. Usul fiqh ai adillatuh. Apabila disebut usul fiqh saja, ialah kita mengkaji tentang dalil dia. Maksud utama dia dalil. Itu satu, dari satu sudut takrif. Yang kedua, usul fiqh bermaksud kaedah kulliyah ataupun general maxim ataupun general method, general methodology. Apakah kaedah kulliyah, kaedah umum yang menjadi asas dalam pertimbangan agama ataupun dari segi hukum agama. Itu juga bermaksud usul. Contohnya rukun Islam. Kalau kita kata apa hukum zakat? Zakat dia termasuk dalam rukun Islam, maka dia wajib. Contoh, kan? So, rukun Islam tu, dia adalah terbina daripada dalil-dalil dah. Kemudian ulama meletakkan dia sebagai satu rukun. Rukun itu kadang dia dah jadi kaedah dah, kaedah umum. Dia kaedah umum. Dan di situ juga nanti kita akan lahirnya kaedah usul. Dan dia juga akan lahir kaedah fiqh. Jadi kaedah-kaedah ini, dia adalah merupakan satu binaan ataupun satu kemenjadian. Boleh tak guna ayat tu? Kemenjadian daripada dalil-dalil itu tadi, dia menjadi satu maksim, satu kaedah yang umum, general method, general maxim lah kita kata, yang kita juga boleh menjadi dia sebagai satu panduan dalam menghukum. Itu juga masuk usul. Yang ketiga, usul kita merujuk kepada rajih ataupun weight dalam sesuatu pandangan. Pandangan yang ada pemberatnya ataupun pandangan yang boleh diberatkan. Dalam bahasa Arab disebut yang rajih. Yang rajih ni apa nak kata? Yang utama, yang paling tepat. Yang rajih. Pandangan yang rajih. Ada satu istilah lagi, al-marjuh, kan? Al-marjuh adalah pandangan yang tidak tepat ataupun pandangan yang tidak kuat. Anda akan biasa dengar al-rajih, iaitu pandangan yang kuat, dengan al-rajih, al-marjuh, pandangan yang tidak kuat. So, gabungan antara pandangan kuat dengan pandangan tak kuat itu, bagaimana kita nak tentukan antara, ini pandangan kuat, bahawa budak-budak, kanak-kanak yang belum balik, kalau dia jual beli sah. Ada pandangan kata, tidak sah, sebab dia tidak balik lagi dan dia tidak sampai umur rasyid lagi. So, yang mana tepat? Kedua-dua kalau tengok, ini pandangan ulama', ini pandangan ulama', kan? Sebab kalau anda baca, kadang-kadang kalau kita baca media media sosial daripada golongan yang tak arif agama, dia kata peninglah belajar agama ni. Sekejap kata sah, sekejap kata tak sah, kan? Sebab di situ ada pandangan-pandangan. Dan dalam fiqh pun kalau kita kata, ulama' ni kata gini, ulama' tu kata begitu, dia banyak pandangan. So di antara pandangan-pandangan itu, masing-masing pandangan itu dia bersumberkan kepada dalil. Dalil itu
ada yang kuat, ada yang lemah. Begitu jugalah pandangan itu. Apabila dalil itu kuat, pandangan itu akan menjadi kuat, rajih. Apabila dalil itu lemah, pandangan itu akan menjadi lemah, marjuh. Nampak tak? So, dalam usul fiqh yang kita panggil, yang kita pakai adalah yang kuat, yang kuat. Al-aslu fil kalam al-haqiqah ayy awad. Asal pada kata-kata itu ialah yang hakiki, yang hakikat, iaitu yang rajih. So apabila kita merujuk kepada yang rajih, apabila kita bincang perbezaan pandangan fuqaha ini dalam fiqh, contohnya tadi macam saya dah bagi contoh tentang ASB kan. Anda baca ASB, anda kata ada ulama, contohnya ulama kata oh haram, ada ulama kata halal contoh. Dan fatwa-fatwa hari ini pun kebanyakan negeri telah memfatwakan ASB adalah halal. Kalau kita banding dengan fatwa ASB tahun 90-an contohnya, masing-masing banyak kata-kata negeri mengatakan ia adalah haram. Tak. So, di situ kita akan melihat di mana hujah dia, di mana kadang kita melihat dalil dia sama saja. Tapi kehujahan ataupun penghujahan yang mereka gunakan itu adalah berdasarkan kepada weight yang diberi itu berbeza dah. Mungkin weight dari segi kekayaan, kan, peluang untuk kekayaan. Mungkin weight dari segi kerajaan, apakah yang dimainkan oleh kerajaan di situ. Di situlah yang memberi juga tambah nilai kepada sesuatu yang disebut oleh ulama yang rajih, pandangan yang rajih, pandangan yang kuat, pandangan yang tepat, yang lebih sesuai dipakai. Sebab tapi anda kena ingat bila kita bincang usul fiqh atau fiqh ni, kadang-kadang pandangan yang rajih pada masa dulu tidak semestinya rajih pada masa sekarang. Ada juga pandangan yang rajih pada masa sekarang, dia tidak rajih pada masa dulu. Itu. Sebab tu kadang anda akan jumpa, contoh saya bagi ASB lah. ASB kalau anda baca naratif tentang ASB, dari dulu lagi anda akan baca kebanyakannya haram. Tak. Tetapi lama kelamaan, setelah berlangsung berapa lama dan sebagainya, sekarang ni anda akan banyak jumpa ASB adalah yang rajihnya halal. Begitu juga kalau anda baca tentang hibah, hibah rukbah. Hibah rukbah kalau dalam mazhab Syafi'i tak boleh, tidak sah. Hibah tu sah tapi rukbah tu tidak sah. Tetapi hari ni kalau anda baca, sebahagiannya oleh pengamal-pengamal dan yang mendapat perakuan daripada fatwa negeri, sebab kalau anda jumpa produk-produk tersebut, mereka dah benarkan. Kerana mungkin di apa yang rajih kalau dibawa ke mahkamah, jika berlakunya isu hal-hal yang rajih dahulu, dia mengekalkan yang rajih sehingga sekarang, ataupun adakah yang marjuh dulu hari ini tak boleh jadi marjuh atau marjuh. So yang penting di sini anda masuk rajih lah. Saya nak jelaskan masuk rajih saja ni. Tapi contoh tu nak suruh anda nampak bahawa pendekatannya tidak semestinya yang rajih dahulu akan jadi rajih sekarang, dan tidak semestinya yang marjuh dulu akan jadi marjuh pada zaman sekarang. Dia bergantung lagi dalil-dalil sampingan lagi. Yang keempat adalah juga bermaksud analogi, satu penetapan hukum yang juga bersandarkan kepada perbandingan ataupun kias. Contohnya ialah penetapan harga berdasarkan misli bagi kontrak niaga hadapan. Tak, bagi kontrak niaga hadapan yang dia tak tahu lagi apa harga dia. Tapi apa yang dia cuba bayar adalah dia bayar berdasarkan kepada harga pasaran, contoh. Ini yang antara yang diputuskan oleh Bank Negara contohnya. So apa yang diputuskan oleh Bank Negara itu adalah dia sandarkan pada apa? Dia sandarkan pada sebagai itu juga satu contoh bagaimana penetapan nilai, penetapan harga ataupun kontrak itu masuk perbandingan. Yang seterusnya adalah bergantung kepada hukum asal ataupun disebut mustashab, iaitu keadaan asal. Contohnya keadaan al-aslu bara'atu zimmah.
Asal sesuatu seseorang itu bara'ah zimmah. Bara'ah asal, bara'ah bermaksud bebas. Azimah tanggungan. Nah, contoh kalau kita, asal kita tidak berhutang. Tiba-tiba ada orang kata, oh awak hutang saya 10,000. Kena tunjuk apa dia dalil saya berhutang. Itu menunjukkan kepada dia kembali pada asal. Hutang mesti bertulis. Contoh kan. Kalau yaktub seorang penulis yang menulis di sisi hutang. So di situ dia akan pergi pada asal maksud itu. Asal maksud. Itulah antara yang dibawa oleh usul fiqh. Jadi dalam kebanyakan dalil-dalil yang kita bincang ni, dalil, kaedah kuliah, rajih, analogi, hukum asal, yang utamanya dia akan pergi kepada maksud dalil. Kita tak dapat lari daripada dalil. Maksudnya apabila kita bincang usul fiqh, kita akan bincang tentang dalil yang membawa kepada maksud usul fiqh itu ataupun yang membawa pada hukum itu. Kalau kita bincang hukum, kita akan pergi pada dalil. Kita tak pergi pada perbincangan lain yang bersifat lain tambahan. Contohnya maqasid. Nanti dalam usul fiqh insya-Allah ada juga utamanya adalah pada dalil. Apakah menjadi nabi? Kalau kita kata hukum tu macam saya katalah hukum halal, hukum tu haram. Apa dalil dia? Apa yang jadi petunjuk yang menunjukkan iaitu halal dan sebagainya. Di sini kalau ikut usuliyun sesuatu yang boleh sampai ke pandangan yang betul berdasarkan persoalan hukum. Usuliyun kalau kita sebut dalam kajian usul fiqh adalah bermaksud ulama usul. Bukan ulama usuluddin jangan tertukar. Usuliyun bermaksud ahli mengatakan sesuatu yang membolehkan sampai. Maksud ini dia penghubung. Yang antara hukum yang kita nak kata halal, haram dan sebagainya tu penghubung kepada nas itu. So nas itu dihubungkan kepada hukum, dia menghasilkan kepada produk itu ataupun kepada satu urus niaga itu, satu transaksi itu dia melahirkan satu hukum. Itulah pencapaian kepada dalil. Dia macam perantara lah dia ataupun kita kata apa? Dia adalah satu jambatan. Jadi seorang yang alim tentang dalil akan mencetuskan satu hukum. Kalau dia tahu dalil, dia boleh keluar hukum. Kalau dia tak tahu dalil, dia fail lah untuk keluarkan hukum. Sebab tu, sebab tu dalam perbincangan usul fiqh, kita bukan bincang fiqh. Kalau fiqh bila orang tanya, dia berjawab. Tak. Dalam bincang usul fiqh, kita bukan bincang fiqh, tapi kita kena tanya, kena cahu apakah dalil. Sebab tu ulama apabila dia bincang, dia taklah buku kitab apa dalil dia. Kalau dalil dia apa pada dalil itu keterangan pula lah. Apa yang membakar maksudnya dengan lihat asal je tahu ada apa ada tadi dalil terbagi dalil ni dalil solat tapi dalil qat'i dalam muamalah yang sama yang ada jual beli ahal bai'ah dia di Allah kalau kita apa beli arak haram lagi kan
Jadi di situlah zanni. Zanni kepada apakah jual beli yang dibuat. Begitu juga riba. Apakah riba-riba yang akan terlibat? So dia masih ada syarah dia, ada perbincangan dia lagi. Dan dalil fiqh juga terbagi pada dua, iaitu dalil yang kulliyah dan dalil yang juz'iyah. Dalil kulliyah ni adalah dalil yang bersifat mujmalah, yang tidak tertaluk kepada sesuatu yang khusus. Maksudnya kulliyah, dia umum. Dia umum Okay. Kulli dalam bahasa Arab apa? Setiap, tak? Semua. Kulliyah ni bermaksud umum. Umum. Yang tidak tertaluk pada sesuatu yang khusus. Dia berbanding dengan juz'iyah. Juz'iyah ni dalam bahasa Arab disebut juzuk. Juzuk ni macam juzuk lah. Apa nak kata? Terpecah-pecah kan? Tafsiliyah yang jelas. So dalil yang kulliyah, dalil yang umum, yang tidak tertaluk pada sesuatu yang khusus. Bila sebut saja, masa saya sebut tadilah wa ahallallahul bai'a. Senang saya pegang pada satu dalil lah. Yang macam Ustaz Azwan tulis dekat chat tu. Wa ahallallahul bai'a. Wa ahallallahul bai'a. Dalil tu qat'i dan dia bersifat umum. Allah halalkan jual beli. Jual beli apa? Dia mestilah ada yang tertentu. Juz'iyahnya. So juz'iyahnya ialah jual beli yang halal lah. Kalau kita kata jual beli arak, haram juga kan. So di situlah perbincangannya adalah kepada dalil itu sama ada dia bersifat kulliyah ataupun dia bersifat juz'iyah. So kulliyah ni dia akan ada lagi perintah larangan ataupun dia akan ada lagi qarinah dia. Contohnya kalau jual beli arak. Jual beli arak hukumnya haram kerana apa? Di situ adalah menjual sesuatu yang bersifat najis. Contoh kan. Jual beli apa lagi? Jual beli khinzir. Walaupun menguntungkan jual khinzir. Sekarang ni ada kampung-kampung khinzir dah berkeliaran kan. So dia tangkaplah dan dia jual. So hukumnya adalah walaupun jual beli tu hanya kata dia tu apa? Dia kata halal, tetapi secara juz'iyahnya kerana di situ ada qarinah. Ada qarinah. Qarinah ni apa? Pengecualian ataupun ada bukti. Qarinah juga boleh bermaksud bukti yang menunjukkan melibatkan satu urus niaga yang melibatkan sesuatu yang diharamkan oleh syarak. Okey. Tergantung kepada ayat yang memerintahkannya. Ayat perintah pada jual beli yang menunjukkan hukum wajib ataupun ayat perintah adakah dan belajar juga nanti daripada dalil itu. Ayat perintah al-umur yufidul wajib kan. Perintah al-amru yufidul wajib. Ayat perintah menunjuk wajib. Tapi ada keadaan apabila ada qarinah dia akan menjadi sunat. Kefahaman dia. Ataupun di sana kias beras dengan tepung sebagai barang ribawi membawa hukum haram ketika wujud illah riba. Kan bila kita bincang harta-harta yang mengandungi riba. Tak? Mengandungi riba iaitu kita sebut barang ribawi iaitu contoh beras dan tepung. So sejauh mana beras dengan tepung kita boleh urus niagakan dia ataupun untuk mengelak riba itu iaitu dengan mengadakan jual beli. Tidak boleh melakukan tukar menukar dan sebagainya. Dan di sinilah peranan yang dimainkan oleh ulama. Jadi ulama usuli dia membahaskan dalil itu bersifat dalil yang kulliyah. Dalil yang besar, yang umum. Tetapi ulama fiqh dia membahaskan dalil yang tafsiliyah. Sebab apa kita sebut dalil kulliyah dulu? Sebab ulama usuli dia akan membahaskan adakah dalil itu Al-Quran? Adakah dalil itu dalil daripada As-Sunnah? Adakah dalil itu daripada ijma'? Ataupun adakah dalil itu dalil yang bersifat kias, masalah dan sebagainya. Itu kerangka besar. Tapi ulama fiqh dia membincangkan detail. Sebab apa? Sebab bila ulama fiqh ni dia bincang juzuk, by juzuk kan. Sebab tu kita ada fiqh solat, fiqh zakat, fiqh haji dan sebagainya lah. So dia akan pergi kepada dalil itu lebih detail. Tapi secara tak langsung kita masih berpegang bahawa dalil itu dalil Al-Quran. Tak. So itu akan pergi kepada ulama usul. Kemudian masuk fiqh pula. Kita habis masuk usul, kemudian masuk fiqh. Fiqh bermaksud faham ataupun tahu. Usul fiqh bermaksud kita mengetahui dalil daripada fiqh itu, fiqh. Sebab tu orang yang mahir belajar ilmu fiqh adalah orang yang tahu tentang ilmu itu. Contohnya fiqh solat. Kan kita belajar kuliah maghrib, pergi kuliah maghrib, ustaz bagi fiqh solat. So apabila habis belajar kita akan tahu kaedah solat. Tak, kita faham solat. Itu bermaksud fiqh.
Seorang yang alim tentang fiqh, dia akan alim tentang dia ada ilmu tentang bidang itu. Kalau fiqh itu fahamlah. Semua faham di sini bermaksud faham secara umum. Dia tidak fokus kepada syariah saja tapi umum. Sebab itu kalau kita baca kitab Hanafi, Al-Fiqhul Akbar, dia merujuk juga kepada kitab akidah. Sebab di situ fiqh itu bermaksud umum. No? Kemudian untuk menjadikan fiqh itu lagi bersifat amali, disebut fiqh ni bila kita nak fokus bahawa fiqh ni dia merujuk kepada bidang syariah, dia akan ditambah pada hujung fiqh itu ialah amali, ya, amali. Sebab bila tak sebut amali tu, dia akan menjadi fiqh ni sesuatu yang merujuk kepada juga pada benda-benda yang selain benda-benda pula, perkara-perkara yang selain syariah. Itu maksud dia. Okey? Sebab maksud fiqh ni umum. Faham, tahu, berilmu dan sebagainya. So dia bersifat umum. Yang membezakannya adalah kepada amali itu. Sebab tu dalam takrif fiqh yang lebih detail, dia ada sebut tentang syariat ataupun tentang sesuatu yang amali. Sebagaimana saya ambil daripada Al-Kasani. Dia mentarikkan fiqh sebagai ilmu halal dan haram, ilmu tentang syariat dan hukum hakam. Itu dari segi takrif fiqh. Iaitu ilmu, iaitu tahu tentang halal haram. Tahu. Maksudnya orang yang belajar fiqh, dia akan belajar tentang halal haram. Maksudnya ini halal, ini haram. Tak. Riba halal. Jual beli halal. Riba halal pula. Jual beli halal, riba haram. Tak. Apa lagi? Gharar. Sesuatu yang tidak pasti itu haram. Manipulasi itu haram, contoh. Dan sebagainya. Itu yang jelas tentang ilmu, iaitu ilmu tentang syariat. Dan akhirnya dia melahirkan hukum hakam tadilah. Halal, haram dan sebagainya. Manakala Imam Syafi'i dia mentarikkan fiqh itu sebagai ilmu tentang hukum syarak yang amali. Di sini disandarkan pada amali. Yang atas tadi dia sandar pada syariat. Yang diperolehi daripada dalil-dalil yang tafsiliyah. Dalil-dalil yang khusus. Yang merujuk pada ilmu hukum syarak itu. Kalau haji-hajilah dalil dia. Kalau puasa-puasalah. Kalau zakat-zakat lah. Kalau dia merujuk dalil tentang riba lah. Kalau dia merujuk dalil tentang apa lagi? Pinjaman lah dan sebagainya lah. Kalau dia merujuk pada sewa lah. Itu merujuk dalil-dalil yang tafsiliyah. Dalil-dalil yang juz'iyah yang merujuk kepada perbahasan hukum itu. Jadi ilmu fiqh muamalat pula adalah ilmu tentang hukum syarak yang berkaitan dengan muamalat yang amali. Yang amali yang diperoleh daripada dalil-dalil yang tafsiliyah. Amali ni sama ada adanya urus niaga, adanya jual beli, adanya pinjaman dan sebagainya. Di situ anda akan nampak perbincangan ilmu fiqh itu asalnya dia membawa maksud faham. Cuma bila kita letak, sebab tu kadang anda akan jumpa fiqh muamalat, tak? Fiqh solat, fiqh zakah, fiqh usrah. Anda biasa jumpa. Tak? Sebab fiqh di situ dia bukan, dia umum. Dia umum. Cuma bila kita letak al-fiqh merujuk kepada muamalat, barulah fiqh zakah. Fiqh apa nanti? Nanti ada fiqh kewangan Islam. Tak? Di situ dia akan lahir istilah-istilah itu. Jadi berdasarkan dalil ni kalau kita tengok, fiqh ialah satu ilmu tentang hukum syarak yang amali yang boleh diperolehi berdasarkan dalil-dalil yang jelas tadilah, yang terperinci tafsiliyah itu. Jadi ilmu tentang hukum itu ialah kita nak tetapkan positif atau negatif lah. Hukum tu kalau kita kata halal, haram dan sebagainya. Dan hukum syarak, bila kita sebut hukum syarak, hukum yang berkait dengan Al-Quran dan hadis lah. So dalam bidang fiqh, kita tak bincang hukum traffic light. Contoh, apa hukum langgar traffic light. Dari satu sudut kita tak bincang. Tapi dari satu sudut kita bincang secara tak langsung kerana dia nak bunuh diri. Itu je. Tak? Tetapi hukum secara spesifik itu dia tidak. Dan dia tidaklah bersifat kekal. Tak? Sebab itu kita mesti berkait dengan Al-Quran dan hadis. Amali tadi bersifat perbuatan yang mukallaf sebab kita nak kaitkan dengan syariah. Maksudnya syariah ni mesti yang bersifat amali. Sebab tu kita bincang bidang kita dengan akidah ni beza. Akidah dia something yang dalaman kan, inner side dalam diri seorang itu. Contohnya akidah, seorang itu dia tapi syariah ni something yang boleh buat. Puasa, zakat, solat,
berniaga. Dia tak boleh berniaga seorang-seorang. Saya jual lah ikan ni kat saya. Mana boleh tak? Dia tak logik kan. Sebab itu muamalat ni something yang bersifat amali, yang bersifat zahir antara individu. Nah, yang boleh diperolehi maksudnya boleh diusahakan bin nazar wal istidlal, dengan melakukan an-nazar ni bermaksud dengan melakukan penelitian, wal istidlal mencari dalil. Sebab tu usul fiqh ni kebanyakannya adalah siapa yang nak jadi mufti ke, nak jadi ustaz ke, nak jadi penasihat syariah, dia mesti ada kebolehan untuk membuka kitab. Tapi hari ni jangan risaulah, kalau macam Ainul katakan tak mahir bahasa Arab, tak ada masalah sebab sekarang ni kebanyakan kitab-kitab fiqh telah diterjemahkan. Dah. Saya ingat fiqh Islami wa Adillah tu pun dah diterjemahkan. Kalau kita pergi tengok buku-buku oleh pustaka Indonesia dah. Indonesia ni memang hebatlah dia punya industri buku dia. Kalau anda tengok banyak kitab-kitab dia orang dah terjemah dah. Even kalau anda pergi cari buku-buku fiqh oleh terbitan luar negara pun oleh dalam bahasa Inggeris pun dah banyak dah. So kita ada orang kata peluang untuk mencari ilmu Islam itu sekarang tidak terhenti kerana sebab bahasa. Sebab itu jangan risau walaupun kita tak dapat berbahasa Arab sedikit, tetapi di sana ada dah sekarang ni kebolehan. Sebab itu yang penting anda faham teori. Sebab itu sebenarnya dalam usul fiqh hari ni kita more to student ataupun pelajar dia dapat hadam bagaimana kaedah mencari dalil. Sebab dia faham yang tu, dia boleh baca. Even dia baca sumber-sumber yang tafsiran pun sebenarnya kalau dia baca sumber-sumber itu mengikut aturan dia. Contohnya dia baca ayat, kemudian dia baca terjemahan. Lepas dia baca terjemahan, dia baca tafsiran. Tak? Sebab Al-Quran ni dia mesti datang dengan syarah, tafsir. Kita tak boleh. Disiplin usul fiqh dia mesti, kalau baca Al-Quran, untuk berhujah dengan Al-Quran, kita mesti rujuk pada tafsir. Dalam hadis, untuk merujuk hadis, kita tak boleh baca hadis, kita terus bincang. Tidak, sebenarnya salah dalam disiplin penulisan. Dia mesti bila rujuk hadis, dia mesti cari syarah hadis. Tak? Sebab tu kalau contohnya kita rujuk Sahih Muslim. Bila kita nak berhujah dengan Sahih Muslim tu, hadis-hadis dalam kitab Muslim, kita mesti rujuk syarah Imam Nawawi tentang syarah Sahih Muslim contoh. Kalau kita nak rujuk Al-Quran, walaupun kita hebat, tapi disiplin usul fiqh ni dia menghendaki kita kalau boleh rujuklah tafsir At-Tabari contoh. Tafsir Qutubi. Dan tafsir pula dia ada ranking dia. Dia ada bidang dia kan. Anda akan jumpa tafsir apa lagi? Tafsir Hamka pun ada. Tafsir Asia Tenggara. Tapi kalau boleh bagi saya lah, kalau kita nak bincang fiqh, janganlah rujuk tafsir Hamka. Sebab setiap tafsir ni dia ada latar belakang dia. Contoh tafsir tafsir Ibn Katsir, tafsir apa lagi? Qurtubi, Tabari, tafsir macam-macam. Tapi dia ada latar belakang dia. Macam Hamka, dia tulis kitab tafsir dia semasa dia dipenjarakan. Tak? So secara tak langsung tafsir dia akan ada pengaruh politik. So dia akan ada pengaruh sosial. Jadi siapa yang menulis tentang sosial, itu rujukan yang dia patut rujuk juga. Tapi kalau fiqh, biasanya kita akan rujuk pada Tabari. Tak? Kita akan rujuk Qurtubi. Jangan rujuk pula tafsir Syiah. Nanti hujahan kita akan jadi Syiah. Sebab itu dalam disiplin usul fiqh, jangan semata-mata, saya rujuk tafsir ni. Tafsir apa? Ada tafsir Syiah kan? Apa nama dia? Bukan Zamakhsyari tapi ada. So kita tahu, orang ni telah rujuk tafsir Syiah. So nas itu dia akan dipengaruhi, dimanipulasi oleh kesyiahan. Macam tu. Sebab itu penting dalam kita memahami disiplin. Disiplin inilah yang itu akan selaras. Sebab tu kalau anda nak berhujah tentang fiqh dalam ekonomi contoh, anda kena cari tafsir-tafsir syarah hadis yang membawa kepada syariah itu, ekonomi itu. Kalau tidak kita akan jadi lari sikit lah. Jadi tidak kuat. Di situ contoh. Contoh saya bagi kat sini dalil tafsiliyah contohnya la ta'kulu riba ad'afan mudha'afah.
Jangan kamu memakan ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afah. Jangan kamu makan riba adha'afan mudha'afah. Apa nak kata? Bertindang-tindang. Tak? Satu riba yang bersifat adha'afan mudha'afah. Itu antara sifat riba yang lama lah. Tak, zaman jahiliah dulu di mana dia mesti bersifat apa nak kata? Kalau hutang double ataupun triple, tak? Di situ haramnya riba. Tapi di sini itu dalil yang tafsiliyah. Bagaimana kita nak tahu maksud adha'afan mudha'afah? Yang bersifat bertindang-tindang. Kalau hutang RM10 bayar RM20 ataupun bayar RM30 macam alung kan, ada bunga berbunga-bunga lagi. So di situlah anda kena buka kitab untuk mengetahui. Di situlah kita bermaksud dalil-dalil itu yang tafsiliyah itu yang terkhusus pada riba itu perlu mendapat pendetailan makna lagi. Ataupun kita baca hadis iyyakum wa kasratal halifi fil bai'. Hati-hati, berjaga-jagalah kamu banyak bersumpah dalam berjual. Macam orang Arab kan, kalau Arab saya ingat dia suka bersumpah. Wallahi, wallahi, wallahi saya tak buat. Wallahi, sikit-sikit wallahi. Contohnya, wallahi ini barang asli ini, belilah madu, saya jual madu contohnya. Madu ni Yaman, wallahi, sangat-sangat asli. So hati-hatilah. Dah. Sikit-sikit menyumpah. Macam orang jual insurans lah. Wallahi, insurans ni sangat bagus. Sakit tangan pun boleh claim. Tak, macam-macam. So itulah dalam bisnes kena hati-hati. So itu Nabi dah peringat dah. Dan hadis lain contoh manih takara fahuwa khati'un. Siapa yang suka monopoli dah ataupun mereka-reka cipta fahuwa khati'un, dialah orang yang salah dah. Hari ni saya ingat ni lah yang saya kata tadi awal dah. Orang yang suka reka apa? Testimoni dah, testimoni. Kalau kawan kita jual madu ke, dia kata, hang tolong testimoni sah. Okey, aku pun tulislah dalam WhatsApp dia kan. Kata kita pun WhatsApp. Oh, belilah madu ni, kawan saya jual. Dia sangat mujarab, asli, gula, tak ada campuran gula. Padahal kita tak tahu pun asli ke tak. Tapi kita cuba buat apa dia panggil? Penipuan tak dari sudut testimoni tu. So itu antara larangan-larangan yang akhirnya membawa kepada akhirnya hukum, tapi berasaskan kepada dalil-dalil yang kita wujud tu dan dia memberi kefahaman pada makna. Itu yang nak dibincangkan di sini, maka di situlah lahirnya apa yang kita bincang ini usul fiqh. Jadi kalau kita kembali pada tajuk tadi, fiqh itu ialah suatu ilmu. So dia mewujud juga ilmu. Ilmu di situ kalau saya nak bincang tentang ilmu di sini ialah ilmu ataupun faham di situ, ilmu juga bermaksud satu tanggapan. Maksudnya apabila kita sebut fiqh itu kan, fiqh contohnya dia kata itu fiqh Syafi'i, dah itu fiqh Maliki. Sebenarnya itu adalah satu kefahaman yang dilontarkan oleh Syafi'i. Dah, itu adalah satu kefahaman yang dilontarkan oleh Hanafi. Kalau anda baca Hanafi kata boleh, Syafi'i kata tak boleh. Itulah adalah tanggapan yang mereka pegang berdasarkan ilmu mereka dan berdasarkan zon mereka. Tak, zon tahu zon. Zon ni bermaksud sangkaan. Sangkaan mereka bahawa perkara ni haram. Contoh kalau orang kata kita, boleh tak budak-budak membeli susu ataupun pergi beli gula-gula? Boleh, tak ada masalah. Maksudnya kita zon, jual beli tu tak ada masalah. Tak? Jual beli tu adalah harus. Boleh tak kita jual beli, kita tak sebut pun saya jual, saya beli. Tak, Imam Syafi'i kata kena kata saya jual, saya beli. Tak ada masalah sebab dia dah bagi duit, dia ambil duit dan dia tak ada komen apa-apa. Tak. Berlalu selepas kita bayar, kita berlalu saja. Sebab di situ kita ada satu ilmu, satu zon, satu tanggapan bahawa benda tu dah confirm dah. Benda tu dah meredai dah. Kontrak tu dah sempurna. Dah. Macam orang beli kereta, sign, okey settle, tak ada masalah. So, itulah yang memberi satu tanggapan maksud fiqh yang ilmu itu. Ilmu itu. Maksudnya, kefahaman seseorang terhadap satu urus niaga itu, kefahaman seorang kepada suatu transaksi itu adalah berdasarkan tanggapan dia ke atas perbuatan yang dilaksanakan itu sebagai betul, sebagai sah. Dan itu sebenarnya zon dia dari satu persepsi lain, kita kata itu zon dia. Nah, macam anda baca. Kita bila akhir zaman ni kita akan baca pandangan 4 mazhab. Tak.
Anda membaca 4 mazhab, anda melihat 4 mazhab kadang-kadang mereka mempunyai perbezaan pandangan. Tapi bagi sisi mereka, pandangan mereka dalam baca itu anda kata, oh itu zon dia yang dia kata, dia betul. Dia kata makruh, dia kata sebagai kan, dia sebagai sunat. Tak, itu zon mereka. Itulah menguasai terhadap sesuatu ilmu. So tahap ilmu yang mereka merasai, mereka dapat tu, mereka kita kata itu adalah idrakul jazim. Apa yang mereka rasa, mereka capai itu yang mereka dah tetapi dalam perbincangan fiqh dia sesuatu fahaman itu mesti betul-betul yakin, tidak mesti. Dia tak sampai tahap yakin pun tak apa, tak sampai tahap jazam pun tak apa, memadai yang membawa pada bahzon. Tak, sebab itu kalau anda tengok ulama tentang haramnya ASB yang saya kenal Mahmud Zudi lah. Saya semua kenal Mahmud Zudi kan. Dia pernah mengeluarkan fatwa yang kata dulu dan kemudian dia mengiyakan. Kerana pada kalau ni menguasai zon ataupun kalau kita terjemah dia dalam bentuk apa ni? Maksud perkataan tu ghalabah zon ni maksudnya berat sangka lah. Berat sangka dia halal. Dah. Cukup. Dari sedikit cukup. Hakim di mahkamah ataupun anda tengok ustaz yang ditanya secara spontan di masjid tau. Ataupun masa kita belajar kat sekolah kita tanya ustaz, ustaz terus bagi jawapan. Dia kadang dia memadai dalam fiqh ni, dia sangkaan berat dia bahawa benda itu boleh atau tak boleh itu sudah memadai. Itu dalam fiqh. Sebab itu akan berlakulah perbezaan pandangan kerana berlakunya ghalabah zon. Sebab pun kadang kita tengok fatwa negeri beza, terutama dengan polis. Tak? Dia ada bezanya. Dan polis dia satu pandangan saja dia yang berbeza dengan negeri-negeri lain. Confident dia telah sampai tak apa. Dia berbeza dengan saya pun tak apa. Tapi mesti alih, mesti mustahil lah. Maksudnya mesti mereka tahulah. Jangan kita tanya orang kampung pula. Kan orang kampung dia confident. Ni halal ni minum daun ketum tak ada masalah. Saya minum daun ketum saya boleh panjat pokok 10 pokok petai contoh dah. Itu tak boleh lah. Sebab kita hujah dia pada individu yang tidak mustahil. Tapi kita hujah di sini pada individu mustahil. Maksudnya contohnya seorang pakar penasihat syariah tak? Di bank A katakan. Mempunyai pandangan berbeza dari sudut transaksi contoh e-wallet. Contoh saya kata tadi kan orang isu. Adakah e-wallet tu halal? Tak, sebab bila berlakunya kerajaan boleh tarik balik kan. Yang siapa dapat yang RM50 hari tu. Kan? Siapa yang tak belanja tiba-tiba hilang. Kerajaan ambil balik. Siapa yang tak habis RM50 yang kerajaan bagi dalam penjana ke apa tu. So timbul isu mereka kata, kalau boleh ambil balik wallet akaun kita tu tak safe. Apa dia punya akad sampai dia bagi dia boleh ambil balik. Tak, kalau kita kata hibah mana boleh tarik balik kecuali ibu bapa saja kan. Dia boleh tarik balik hibah anak. So di situ apakah akad yang digunakan? So di situlah yang mungkin pihak yang cipta apa yang boleh tarik balik tu yang dia menjustifikasikan yang dia tarik balik hibah dia kepada penjana yang bagi RM50 kepada orang yang tertentu tu sebagai sah mungkin dia dah kata dia dah ghalabah zon dia dah melampaui yang dia yakin dia betul dah tapi memadai sampai itu dari sudut fiqh lah dengan syarat seorang itu ahli dalam bidang lah tak boleh ghalabah zon macam saya kata tadi orang yang berlainan sebab itulah dalam kes ni kita lihat Abu Bakar Al-Baqilani dia mengatakan sebab zon inilah kalau kita tengok fiqh itu dia ada pandangan-pandangan dia dah apabila kita baca dalil kita baca ini pandangan-pandangan dia sebab memadai di situ. Itulah nampak lenturnya fake ni. Anda kena nampak juga lenturnya fake ni dan anda kena nampak juga fleksibelnya fake ni. Sebab kalau kita terlalu nampak nanti ta'asub atau rigid, kita akan jadi tidak lentur.
Sebab tu kalau anda tengok dalam ekonomi Islam dia sangat lentur kalau anda tengok ekonomi. Sehingga hari ni kalau anda kaji dalam ekonomi Islam, dia banyak berlandaskan pandangan Hanafi dulu. Hanafi, sebab Hanafi dulu dia banyak ahli wahyi kan, dia banyak berdasarkan logik. Kalau kita tengok pandangan Maliki dia terlalu ketat dengan hadisnya, kalau tak ada seolah-olah tak boleh. Tapi dengan lenturnya Hanafi itu, kalau anda tengok dalam hari ini dalam fiqh ekonomi, dia more to Hanafiyah. Kerana dia lebih lentur, dia lebih fleksibel. Dia meraihkan maslahat-maslahat tertentu apabila tak ada dalil. Di situ anda akan melihat bagaimana dinamiknya usul fiqh dia dalam mengembangkan fiqh itu sehingga dia menjadikan setengah-setengah transaksi yang kita nampak macam payah nak buat ni dah. Tapi boleh. Dengan lenturnya fiqh. Sebab tu anda akan lihat pandangan-pandangan oleh siapa bapa perbankan ekonomi kita kan, Daud Bakar ke. Dia sangat lentur, dia sangat apa nak kata sangat lembutlah berbanding setengah ulama yang syadid dalam kaedah-kaedah memahami fiqh ni, yang akhirnya memberi kesan kepada perkembangan apa nak kata Islamic finance banking lah dalam produk-produk itu. Yang tu nanti anda bincang lagi detail lah. Cuma saya nak bagi penghadaman dari sudut makna dia tu kepada fiqh itu. Lepas tu Al-Qadhi Al-Baydawi Al-Qadhi Al-Baydawi dia mengatakan fiqh ni bersifat qat'i dan bukannya zon. Tapi Al-Qadhi Al-Baydawi ni dia berlawanan dengan tadi. Dia berlawanan dengan pandangan kenapa dia punya dah ada. So dia berbeza kerana dia kata mujtahid itu wajib beramal dan fatwa dengan kefahaman itu. Satu pandangan dia wajib. Ni tadi dia zon dia tu, berat zon. Tapi asalkan perbezaan pandangan. Yang terdapat dalil yang wajibkan mengikut zon. Ini hujah Baydawi yang hukum dicapai menjadi keputusan baginya ijma' bahawa mujtahid wajib beramal dengan ilmu, dalil akli bahawa zon alat untuk taujih. So yang penting anda faham di sini adalah zon juga dia sudah menjadi apa nak kata menjadi satu tool, elemen dalam menetapkan hukum. Dalam fiqh lah zon. Cuma zon yang ghalabatus zon. Jadi dalam memahami zon ni anda kena fahamlah perbezaan zon, syak dan waham. Zon, ghalabah zon bermaksud berat sangka. Ghalabah zon. Tahu kan eja ghalabah zon? Rin, lam, ba, ta, mabuta. Ghalabah. So ghalabah zon bermaksud sesuatu yang pandangan itu yang rajih minan ihtimalat. Sesuatu yang paling rajih yang tak payah sebut paling dah kan. Rajih ni yang paling lah. Yang paling tepat ataupun yang paling diutamakan ataupun yang paling benar minal ihtimalat. Ihtimalat bermaksud kemungkinan-kemungkinan. So apa yang kita rasa mungkin tu dia yang paling nak kata apa? Paling ke depan. So itu yang zon. Berbeza dengan syak. Syak ni dia sama banyak. Istiwa atau rafain fi zihni. Persamaan dua belah pihak pada fikiran kita. Azhn ni pada pandangan. So syak ni dia kalau persen kalau kita kata syak petang ni hujan ke tak? Syak bermaksud 50-50. Dah. Kalau zon 70 mesti hujan ni dah. Ataupun waham dia lebih kepada yang negatif. Idrak taraful maujuh. Satu lebih faham di sebelah yang tidak, yang maujuh, waham. Kalau dalam perasaan ni dia more kepada negatif lah. So yang sebab itu kita nak zon yang banyak kepada positif 70-30. Lebih kurang macam tu lah. Sebab tu zon ni tu juga macam ni. Apa lagi kalau kita kata kalau orang tu syak kan, macam kita solat ni, kita syak. Batal ke tak solat? Rasa macam kentut. Rasa tak kentut. Tak. So caranya adalah anda kena zon. Tapi janganlah tipu. Kita memang kentut tadi masa solat tapi aku nak kata zon. Tak boleh lah. Tak.
Zon maksudnya kita yakin dengan banyaknya bahawa memang aku tak kentut. Tadi sebenarnya mainan perut saja. Perut tu ada angin, so dia berpusing-pusing. Anda zon. So anda tak perlulah ulang solat, tak perlu ambil wuduk. Tapi kalau anda shock, patah ni tak. Tadi bukannya kain bergeser, bukan punggung bergerak, tapi angin keluar sebenarnya. Itu yang menentukan. Begitu juga dari segi hukum. Bila kita nak kata halal ataupun kita kata transaksi itu haram ni, mana boleh? Ini adalah satu bentuk riba ni. Ini adalah satu bentuk hilah, manipulasi yang diharamkan syarak. Anda tak boleh. Maksudnya anda kena zon lah, kena berat sangka yang tak boleh. Sebab kadang bila kita debate kan, kita berargumentasi dengan kawan kita yang lain tentang sesuatu produk ataupun sesuatu transaksi yang kita kata salah, kita mesti ada sifat yang ghalabah zon. Barulah kita boleh kata itu pandangan yang kuat. Ni kalau kita berhujah bukan main ni, mata merah berair, berhujah ni nak menang, tapi sebenarnya dia tak yakin. So tidaklah kita kena pegang kat situ. So ini pemandangan fake ni dari segi bahasa Inggeris lah. Anda baca sendirilah bahasa Inggeris Sebab nanti saya akan bagi slide ni Slide ni saya akan share dalam e-learning. So anda jangan risau. Cuma saya takut perbincangan saya laju. Tapi kadang kita bincang ni benda yang hampir samalah. Maksudnya dari segi anda boleh replay. Tapi dalam ni saya rekod ni tak payah. Sebab kita tak tahu lagu ni internet kemah ni. Itu dua aspek makna fake di sini juga saya tulis dalam bahasa saya ambil daripada bahasa Inggeris the science of practical rules iaitu ilmu ataupun tentang peraturan-peraturan yang praktikal. Fake in this context mean absolute understanding of something in terms of concept and validation. Maksudnya dia betul faham konsep. Kalau kita kata konsep jual beli, konsep riba, dia faham. Validation tak, harus ke sah ke tak sah ke. It is a body of legalized practical rules in Islam. Itu satu apa nak kata, satu sudut pandang yang tentang legalized, tentang kita nak bincang legal. Benda ni boleh buat ke tak buat? Illegal or legal, kan? Satu yang betul, tak betul dan sebagainya. Yang akhirnya melahirkan hukum. Aspek kedua, the knowledge of the detailed rules of Islamic law in its various branches. Yang ni kita nak lihat cabang-cabang dia tu. So lebih kurang sajalah kalau anda baca pun yang ni, ini fake dengan fakih. Okey, ini definisi sajalah. So tadi kita dah bincang fake iaitu satu orang faham ilmu dah. Fakih ni dia merujuk pada manusia iaitu juris. Kalau kita kata dia ni seorang yang fakih, bermaksud dia seorang yang sangat faham tentang ilmu fiqh. Cuma kalau anda tadi ada dua maksud kan, fiqh ni dia sangat pandai semua ilmu, satu lagi fiqh dia sangat pandai dalam ilmu-ilmu yang syariah saja, yang amali. So biasanya kalau kita faqih dalam perbincangan Islamic law, kita kata dia ni seorang yang pandai dalam bidang ilmu syariah, ilmu fiqh, ilmu fiqh lah, faqih. Dia ni seorang yang faqih. Kalau kata, dia tu patutlah jadi penasihat syariah bank negara sebab dia seorang yang faqih. So, faqih di situ merujuk kepada seorang yang sangat alim, sangat faham tentang ilmu. So, istilah ni anda kena bezakan antara fiqh, syariah dan hukum. Tadi kita dah bincang fiqh kan? Dan syariah pun ada sikit-sikit, iaitu kita bincang tentang Al-Quran dan Sunnah. Itu syariah. Syariah ni adalah something yang datang daripada Allah SWT. Syariat. Ini adalah syariah. Hadza syariah.